Okay guys, Assalamualaikum dan selamat datang ke SRTV. So hari ini aku mau bercerita mengenai 4 player domestik yang menjadi rumours ataupun kemungkinan besar menjadi target untuk OKS bagi melengkapkan skuad untuk persiapan tahun 2023. Kita tahu Darren Lock dan juga Irfan telah berada sah sebagai sang badak. So ini adalah 4 rumours pemain tempatan yang mungkin ataupun bakal akan menyertai Sabah FC bagi tahun 2023. Dan sedikit maklumatlah untuk transfer windows bagi uh, Piala Domestik Liga Domestik Malaysia ni telah berlangsung sekarang dan kemungkinan besar akan berakhir pada Januari 2023. Ini adalah belum rasmi lagi ya. Pasal pihak penganjur belum lagi mengumumkan bila tarikh tamatnya transfer windows bagi Liga Domestik kita. Tapi again, itu adalah rumor saja. So sekarang sudah masuk bulan Disember. Jadi macam tinggal berapa hari je ni sebenarnya. So adakah kita akan melihat beberapa muka baru lagi yang bakal menyertai Sabah FC, baik pemain tempatan ataupun pemain import. Tapi video ni kita sekali lagi akan menumpu untuk pemain tempatan sahaja. So siapakah 4 pemain yang di dalam gambar ni? So sekejap lagi aku akan reveal. Kita akan mulakan dulu dengan 2 pemain pertama. Ada beza sikit antara 2 pemain ni dan aku akan nyatakan perbezaan dia di sepanjang sewaktu video ni berjalan lah. So okay guys, 2 pemain pertama, okay, 2 pertama yang di dalam radar dan menjadi rumours hangat untuk Sabah FC, sama ada mereka bakal menyertai atau tidak kita belum tahu lagi, tu Jafri Firdaus dan juga Firdaus Khairul Nisam. So ini adalah kedua player yang pernah beraksi untuk skuad kebangsaan, juga pernah tersenarai dalam skuad kebangsaan. Dan Firdaus ni kalau kita tengok berumur 19 tahun. So dia ni under Harimau Muda lah. So kalau kita tengok Jafri Firdaus ni, posisi dia adalah forward. Pada asalnya adalah forward, tapi aku ada baca satu artikel yang dia telah diubah kepada right back, yang sewaktu dia beraksi di forward tu dia punya capability dia tidak berapa nampak sebenarnya. So kadar jaringan yang dilakukan cukup kurang, tapi semenjak dia beralih kepada right back, aku dah baca artikel tu, dia telah menjadi salah satu tumpuan lah untuk pemain yang berada di Liga Domestik kita ni. So satu lagi adalah Firdaus, selaku center midfield, boleh juga bermain defensive midfield. Okey, 2 player seterusnya guys. Tu 2 player terakhir yang berada di dalam radar OKS dan juga Sabah FC adalah S. Kumaran. Siapa yang tidak kenal S. Kumaran bersama PJ City, merupakan salah satu pemain yang cukup lincah, mempunyai speed yang cukup bagus, larian yang cukup bagus juga. Dan dia ni boleh dikatakan antara pemain PJ City yang banyak mengucar-ngacirkan benteng pertahanan lawan lah. Dan seterusnya adalah Daniel Hakim, berumur 24 tahun. Manakala Kumaran berumur 26 tahun, sekali lagi di bawah 27 tahun. Kedua-dua pemain ini cukup tinggi juga dan mempunyai versatility, di mana Kumaran boleh bermain selaku forward dan juga winger, manakala Daniel Hakim boleh beraksi selaku center midfield dan juga defensive midfield. Daniel ni dia macam Firdaus juga, beraksi untuk JDT 2. So kita tahu JDT mempunyai satu facilities yang cukup bagus dan mereka juga menghasilkan produk-produk yang cukup bernilai untuk Liga Domestik kita dan of course untuk Harimau Muda dan Harimau Melaya jugalah. Dan seterusnya, kedua-dua pemain ini juga seperti mana yang kedua pemain awal tadi, tidak mempunyai sebarang kontrak. Dari segi pengalaman, selain daripada beraksi untuk Liga Domestik, kedua-dua pemain ini juga pernah beraksi untuk pasukan antarabangsa. Tapi beza di antara first two dan juga last two yang aku tunjukkan di sini, kalau kamu tengok di Wikipedia guys, kedua-dua pemain ni macam sudah sah berada di Sabah FC. Memang sudah status sana current club diorang memang tercatat sana Sabah, tapi untuk Sabah FC sendiri, di mana official website diorang ataupun untuk official page Facebook diorang tidak dinyatakan lagi sama ada sah ataupun tidak kedua-dua pemain ini telah diikat kontrak untuk bersama Sabah FC. Jadi okay guys, daripada 4 player yang telah aku tunjukkan kepada kamu ni, apa yang kita belajar, apa yang kita tengok macam seolah-olah menjadi target untuk evolusi kedua OKS untuk Sabah FC ni, aku dah catatkan di sini, di mana kalau kita tengok sini, keempat pemain itu berumur 27 tahun ke bawah. So kalau betul mereka akan beraksi dan mengikat kontrak untuk mungkin 2 tahun dan meneruskan lagi kontrak bersama Sabah FC setelah selesai tempoh 2 tahun, ini adalah merupakan satu prospek yang cukup bagus, di mana mereka akan berada dengan Sabah FC bagi tempoh yang cukup lama
Jadi bolehlah dikatakan mereka ni sekiranya mereka stay lah untuk lebih lama bersama Sabah FC, mereka boleh menerapkan dan juga merealisasikan apa yang OKS cuba pamerkan untuk Sabah FC. Dan seterusnya, keempat-empat pemain ni lebih bertumpu kepada posisi midfield dan juga defender. Okey, kalau kita tengok kedua-dua posisi ni player yang boleh dikatakan cukup berpengalaman dan juga menyerlah di sepanjang kempen 2023. Kita ada Badrul Bakhtiar, Gary Steve Robert dan juga Pak Tisu, di mana Badrul selaku pemain center midfield kita pernah juga beraksi untuk winger, pernah juga beraksi untuk forward, manakala Gary dan Pak, Gary so far aku tengok dia berada di posisi defensive midfield. Untuk Pak pula dia beraksi untuk center back sekiranya tidak ada kebanyakannya center defender kita cedera, dan banyak beraksi di bahagian defensive midfield juga. Dan apa yang aku mau share sama kamu di sini adalah ketiga-tiga pemain ni, contoh Badrul berumur 34, Gary 30, Pak 33. So agak lanjut jugalah sekiranya ingin meneruskan perjuangan bersama Sabah FC dan meneruskan intensiti untuk Liga Super ni, dan lebih lagi sekarang beraksi untuk AFC. Satu rotation yang besar, satu depth squad yang besar perlu dilakukan oleh OKS sekiranya menumpukan juga aksi untuk AFC dan juga untuk meneruskan mental dan juga fitness untuk pemain Sabah bagi menempuh tahun 2023 yang kemungkinan besar ada 16 tim berada di dalam Liga Super nanti. So banyak perlawanan bakal berlangsung. Dan seterusnya adalah versatility posisi. Seperti mana yang kamu nampak tadi, empat pemain yang aku share dengan kamu tu tidak menumpukan kepada satu posisi. Setiap pemain tu boleh beraksi di posisi yang berbeza. Contoh besar tu adalah seperti forward dan juga defend. Kita ada midfield dan juga center midfield, dan kita ada juga forward dan juga winger. So versatility yang wujud untuk keempat player ni cukup besar dan amat mudah untuk OKS melakukan rotation. Dan satu lagi adalah di antara pemain ni juga pernah beraksi di bawah OKS. So aku rasa sesuai, sangat mudah untuk diorang terus masuk ke dalam Sabah FC dan juga menerapkan strategi yang cuba ditampilkan oleh OKS. Dan satu lagi adalah pengalaman antarabangsa mereka sendiri juga, bukan saja pernah beraksi di Liga Domestik, tapi pernah juga beraksi untuk peringkat antarabangsa. Dan yang paling penting sekali ialah keempat pemain ini tidak mempunyai sebarang kontrak sekarang. Jadi Sabah FC hanya perlu offer berapa gaji yang sesuai untuk mereka tanpa membayar yuran perpindahan. So okay guys, itu adalah 4 pemain yang kalau kita tengok di media sosial ni menjadi target ataupun rumours yang bilang orang paling hangat lah untuk signing seterusnya bagi Sabah FC. So ini video ni sekali lagi aku bertumpukan kepada pemain domestik sahaja. Aku akan buat satu lagi video untuk menumpukan bahagian pemain import pula, di mana kita tahu Taiki tidak bersama kita sudah, Imbalo pun tidak bersama kita, Jackson masih diragui lagi status beliau bersama Sabah FC. So siapa pemain yang menjadi rumus, dan mungkin kalau aku dapat cari lagi lebih mendalam di media sosial, siapa pemain yang lebih layak untuk dikaitkan untuk mengisi kekosongan tersebut. So okay, itu tadi guys perkongsian aku untuk video ni. Aku ingin mendengar juga pendapat kamu. Kamu rasa okey kah 4 orang ni? Sesuaikah mereka berada untuk beraksi dengan Sabah FC bagi musim hadapan? Dan sekiranya kalau kamu ada nama-nama yang lain lagi yang kamu rasa sesuai untuk dipancing, sila letakkannya di ruang komen di bawah. So, sehingga kita berjumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.